Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk video kali ini, cikgu nak terangkan tentang apa itu seks semesta. Cikgu akan terangkan contoh seks semesta, subset dan juga bukan subset. Okey, cikgu harap kamu semua dah baca nota yang diberikan, apakah yang dimaksudkan dengan seks semesta, subset dan bukan subset. Okey, dan kamu dah kenali simbol-simbol tersebut. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, katakanlah kita ada satu set yang dinamakan sebagai Malaysia. Okey, seperti yang kita ketahui, Malaysia ada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama, kita panggil sebagai Semenanjung Malaysia. Dan bahagian yang kedua kita panggil sebagai Borneo, Malaysia. Okey, di dalam Semenanjung Malaysia terdapatnya negeri-negeri iaitu selatan, utara, pantai timur dan juga pantai barat. Okey, manakala di Borneo terdapatnya Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, berdasarkan rajah-rajah yang kamu tengok tadi, okey, set-set yang kamu tengok, okey. Apakah yang dipanggilkan sebagai seks semesta? Seks semesta ialah perbincangan semua unsur yang melibatkan perbincangan kita. Jadi perbincangan kita hari ini melibatkan negeri-negeri di Malaysia. Maka seks semesta ialah melibatkan semua negeri di Malaysia. Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah sehinggalah ke wilayah Persekutuan Labuan. Okey, boleh faham? Itulah yang dinamakan sebagai seks semesta. Ianya unsur-unsur yang meliputi semua perbincangan kita pada hari ini. Okey. Kemudian subset. Apakah yang dimaksudkan subset? Subset bermaksud sesuatu set itu berada dalam set yang lain. Okey, kita tengok set yang lebih kecil sekarang ialah set Pantai Timur. Pantai Timur berada di dalam Semenanjung Malaysia, betul? Okey, bermaksud Pantai Timur ialah subset kepada Semenanjung Malaysia. Kerana apa? Kerana Pantai Timur berada dalam Semenanjung Malaysia. Okey. Seterusnya, kita tengok Semenanjung Malaysia berada dalam Malaysia. Okey. Jadi, Semenanjung Malaysia merupakan subset kepada Malaysia. Boleh faham? Okey. Kemudian, kita tengok Borneo Malaysia. Borneo Malaysia berada di dalam Malaysia, betul? Jadi Borneo Malaysia merupakan subset kepada Malaysia. Okey, kamu boleh kenal pasti tak lagi apa itu subset yang lain? Okey, cikgu bagi contoh lain. Subset yang lain ialah selatan. Selatan berada dalam Semenanjung Malaysia. Maksudnya selatan ialah subset kepada Semenanjung Malaysia. Okey, boleh? Jadi cikgu nak kamu komen lagi apakah subset. Komen di bawah apakah subset yang belum cikgu tulis lagi atau belum cikgu keluarkan. Boleh? Tolong komen ya. Okey, seterusnya bukan subset. Maksudnya ianya bukan berada dalam kawasan tersebut. Okey, sebagai contoh, adakah Pantai Timur berada dalam Borneo Malaysia? Adakah Pantai Timur berada dalam Borneo Malaysia? Tidak. Okey, jadi Pantai Timur bukan subset kepada Borneo Malaysia. Boleh faham? Okey. Sebagai contoh lain, utara. Adakah utara berada dalam Borneo? Tidak. Utara bukan subset kepada Borneo Malaysia. Begitu juga dengan selatan. Okey, bukan subset kepada Borneo Malaysia kerana dia tidak berada di dalam Borneo. Okey, itulah dimaksudkan sebagai seks semesta, subset dan juga bukan subset. Okey, sekarang cikgu akan selesaikan berkenaan dengan contoh 5 iaitu melibatkan subset. Okey, kat sini dia bagi 3 set iaitu set F, G dan H. Okey, F dengan G tak ada masalah sebab dia bagi dalam bentuk nombor yang tersusun. Manakala H kita kena keluarkan nombornya. Okey, integer positif yang lebih kecil daripada 12 ialah bernombor 0 sehingga 12 lah. 0, 1,
So, kita tengok sekarang pada soalan dia, adakah perkara ini benar ataupun palsu. Okey. A, F subset kepada G. Maksudnya, adakah semua unsur F berada dalam G? Adakah semua unsur F berada dalam G? Okey, 2 ada tak dalam G? Ada. 4 ada tak dalam G? Ada. 6 ada tak dalam G? Ada. 8 ada tak dalam G? Ada. Maksudnya F ada dalam G. Okey. Maka jawapannya ialah benar. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Adakah G berada dalam H? Adakah G subset kepada H? Adakah semua unsur G ada dalam H? Okay, G. Kosong ada. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5, 6, 7, 8 ada. Semuanya berada dalam H. Jadi, jawapannya ialah benar. G subset kepada H. Sebab semua unsur G berada dalam H. Okey, seterusnya kita tengok. Adakah F subset kepada H? Adakah F berada dalam H? Kita tengok F. Ada tak 2 dalam H? Ada. 4 ada? Ada. 6 ada tak dalam H? Ada. 8 ada tak dalam H? Ada. So, semua F berada dalam H. Jadi, jawapannya ialah benar. Okey, seterusnya. Adakah H subset kepada F? Adakah H berada dalam F? Adakah semua unsur H berada dalam F? Okey, kita tengok. H, unsur dia kosong. Ada tak kosong dalam F? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey. Bermaksud palsu. Okey, kenapa ianya palsu? Kerana bukan semua unsur H berada dalam F. Sebagai contoh, kosong tiada dalam F. Okey, sebagai contoh ada lagi nombor lain yang tak ada. Jadi, dia bukanlah subset. Bukan subset. H bukan subset kepada F. Jadi jawapannya ialah palsu. Okey, boleh faham? Okey. Okey, kita tengok contoh seterusnya, iaitu contoh ke-6 kita. Okey, kamu dah baca soalan? Okey. Okey. Dia nak suruh kita lukis gambar Rajah Van. Okey, sebelum itu kita kena tengok dahulu apakah set kita. F ialah gandaan 20 yang kurang daripada 100. Gandaan 20 maksudnya sifir 20. Okey, jadi sifir 20 ialah, okey, cikgu tulis di sini ya. Okey, harap tak mengganggu. Okey, sifir 20. 20. Okey, 20. 40, 60, 80. Okey, 100. 100 masuk ke tak? Tak masuk sebab dia kata kurang daripada 100. Jadi kita berhenti sehingga 80. Okey, seterusnya nombor 2 digit yang boleh dibahagi tepat dengan 10. Okey, nombor 2 digit yang boleh dibahagi tepat dengan 10. Okey, maksudnya senang kata kita pilih sifir 10 lah. Okey. Jadi 10 boleh bahagi dengan 10? Boleh. 20
30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Okey. 100 masuk ke tak? Tak masuk sebab dia kata hanya nombor 2 digit. Okay. So sekarang kita akan lukis gambar rajah van. Okey. Berdasarkan kamu tengok F dengan G, manakah set yang lebih besar? Okey, set yang lebih besar ialah set G. Mengandungi lebih banyak unsur. Okey. Adakah semua F ini berada dalam G? Okey, kalau kita tengok 20 ada, 40 ada, 60 ada, dan 80 ada. Bermaksud F berada dalam G. Jadi kita lukis. F. Okey, kita lukis. Ini G, set yang lebih besar. Okey, F berada dalam G. Okey. Apakah unsur bagi F? 20, 40, 60 dan juga 80. Okey. Jadi 20, 40, 60, 80 dah ditulis dalam F. Maka yang selebihnya kita tulis di luar FE ini. Okey. Jadi yang ini ialah 10, 30, 50, 70 dan juga 90. Okey, jadi inilah gambar rajah van kita bagi soalan ini. Okey, boleh faham? Okey, kita akan ke soalan seterusnya. Okey, sekarang kita ke contoh yang ketujuh, iaitu nyatakan semua subset bagi set yang diberi. Okey, macam mana kita nak nyatakan semua subset? Okey, yang pertama sekali caranya macam ni Okey. Yang ini kita pecahkan. Okey. So, subset. Apa yang mungkin ada dalam set ini? Okey. Okey, subsetnya ialah yang pertama sekali 2. Kita ambil nombor dia 2. Okey, seterusnya 5. Okey, subset dia 2, 5, cikgu tulis kat bawah ni lah. 5. Okey. Dan mungkin diri dia sendiri 2 dan 5. Okey, dan juga set kosong. Okay. Ataupun kita tulis sebagai set kosong. Okey, ini subset Ambil unsur dia, tulis 2, lepas tu 5. Okey, lepas tu kamu ulang diri dia kedua-duanya, 2, 5 ini. Lepas tu mesti ada set kosong. Kerana set kosong merupakan subset kepada semua set. Okey. Okey, kita tengok soalan B. Okey, apakah subsetnya? Okey. Kita tulis dahulu unsur A, kemudian B, kemudian C. Okey, dia ada kemungkinan A dan B. Dan dia ada kemungkinan A dan C. Dan dia ada kemungkinan B dan C, pasangan dia. Okey, dan dia ada kemungkinan semuanya A, B, C. Okey, dan semestinya set kosong. Okey, itu ialah subset bagi set tersebut. Okey, boleh faham? Okey, sekarang cikgu akan masuk kepada contoh ke-9, iaitu tentang pelengkap. Apa itu pelengkap?
Okey, contohnya pelengkap bagi set A ialah semua unsur dalam set semesta yang bukan berada dalam set A. Okey, sebagai contohnya, okey. Okey, dalam set A, okey, kita ada nombor 2, 5, 7, 9 dan 10. Okey, dan ini ialah set semesta. Okey, kita lukis dulu gambar rajah Venn. Ini ialah set semesta. Okey. Kemudian di dalamnya ada set A. Okey. Dan kemudian kamu tandakan unsur-unsur set A. Okey, baiklah. Nombor 2, 5, 7, 9. Okey, 2, 5, 7, 9 dan 10 telah diletakkan di dalam set A. Manakala yang selebihnya kita akan tandakan di luar set A. Okey, sekarang ini set A ialah 2, 5, 7, 9, 10. Itu ialah set A. Okey, apakah pelengkap bagi set A? Okey, pelengkap bagi A ialah bukan set A. Okey, ini set A. Jadi bukan set A ialah 1, 3, 4, 6 dan 8. Okey. Okey, boleh. Maksudnya pelengkap A bermaksud bukan A. Itu yang dimaksudkan sebagai pelengkap, bukan. Okey, sekarang kita ke contoh B pula, iaitu masih lagi set semesta yang sama. Okey, dan diberi set Y. So, soalannya sekarang ialah cari pelengkap bagi set Y. Okey, apa maksud pelengkap? Pelengkap maksudnya bukan. Apa? Bukan apa? Bukan Y. Kalau dia kata pelengkap Y, bermaksud bukan Y. Okey. Jadi yang pertama sekali kita akan lukis dulu gambar rajah Venn. Set semesta. Okey. Okey, sebelum tu, faktor perdana bagi 42. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor perdana bagi 42? Okey, faktor bagi 42 kita keluarkan dulu. Bagaimana 42 boleh terhasil? Iaitu dengan 1 darab 42. Okey. Kemudian 2 darab dengan 2 darab 21. Kemudian apa lagi? 3 darab dengan 14 dan 6 darab dengan 7. Okey. Jadi faktor perdana ialah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 ni. Manakah nombor perdana? Okey, nombor perdana ialah nombor 2, 3, 7. Jadi faktor perdana ialah 2, 3 dan 7. Okey, jadi set Y ialah 2, 3, 7. Jadi kita lukis dalam set Y. Okey, letakkan unsurnya 2, 3 dan 7. Okey, seterusnya 2, 3 dan 7 telah dilukis dalam Y. Maka yang selebihnya berada di luar Y. Jadi 1, 4, 5, 6, 8, 9 dan 10. Okey, sekarang dia kata pelengkap bagi Y. Bermaksud bukan Y. Ini Y. Jadi bukan Y ialah ini. Okey. Jadi jawapan bagi pelengkap Y ialah
Okey. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Okey, jadi inilah jawapan bagi pelengkap Y. Okey, pelengkap Y boleh juga kita tandakan dengan simbol Y, koma dekat atas ni, Y prime. Kita panggil sebagai Y prime. Okey, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton.